Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya dan kawan-kawan akan membentangkan case review untuk subjek admin law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membacakan beberapa analisis daripada kajian kes yang melibatkan pendakwa syar'i versus Wan Muhammad Faiz Dahar bin Wan Abdullah. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat di dalam kes. Yang pertama ialah Wan Muhammad Faiz Dahar bin Wan Abdullah sebagai OKT1, orang kena tuduh 1. Yang kedua, Nurul Syafiqah binti Muhammad Nur sebagai orang kena tuduh 2, OKT2. Dan yang ketiga, pendakwa syar'i dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Puan Nur Hakimah binti Awang. Yang kedua, kesalahan jenayah yang telah dilakukan oleh OKT ialah persediaan melakukan persetubuhan luar nikah di bawah Seksyen 29 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman mengikut di bawah Seksyen dan enakmen yang sama, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang ketiga, bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes. Kes yang dibawa ini mengikut undang-undang adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah sebagai bidang kuasa asal dan juga Mahkamah Rendah Syariah, dan dikategorikan sebagai kes kesalahan boleh tangkap. Perkara ini telah diperuntukkan di dalam Seksyen 11 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 dan hendaklah dibaca bersama dengan Seksyen 121 Enakmen yang sama. Subseksyen 11 dalam kurungan 3 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 memperuntukkan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah A. dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang beragama Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Subseksyen 12 dalam kurungan 2 Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 pula memperuntukkan Mahkamah Rendah Syariah hendaklah A. dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah enakmen ini atau mana-mana undang-undang yang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Nama saya Muhammad Nafizuddin Adib bin Ishaq, nombor metrik 054839. Okey. Yang seterusnya, akta yang dirujuk. Terdapat 4 akta yang dirujuk untuk kes ini. Yang pertama, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Yang kedua, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Terengganu 2001. Yang ketiga, Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001. Yang keempat, Enakmen Tata Syariah Jenayah Terengganu 2001. Seterusnya, kes terdahulu yang dirujuk. Yang pertama ialah Mustafa bin Bacha lawan A. Habibah. Yang kedua, Rex lawan Kenneth John Ball. Okay. Yang seterusnya, elemen kesalahan dalam prosiding. Antara elemen yang didapati dalam perbuatan yang dilakukan oleh OKT dan pasangannya semasa ditangkap, terdapat beberapa lah yang kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, keadaan pakaian OKT ketika tangkapan, iaitu didapati seluar OKT itu telon, manakala OKT lelaki seluarnya terlondeh, manakala OKT perempuan hanya memakai baju sahaja dan tidak memakai seluar langsung semasa kejadian. Yang kedua, keadaan perlakuan dan aksi OKT bersama pasangan yang semasa tangkapan.
terdapat kesalahan yang dilakukan oleh mereka ketika ditangkap oleh pihak kuasa, iaitu didapati OKT sedang berada di atas OKT perempuan, yang mana OKT perempuan berbaring tanpa memakai seluar di tempat duduk belakang kereta. Kira-kira lebih kurang pukul jam 1 pagi lah ketika tangkapan dilakukan. Seterusnya, setelah disoal siasat, OKT dan pasangannya dengan rela mengaku telah terlanjur atau dikata lain persetubuhan luar nikah dalam kejadian tersebut, dan sekali lagi OKT mengaku bersalah di mahkamah ketika kes dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kushairi bin Abdul Karim, nombor metrik 054533. Saya akan menyambung pembentangan kes review ini. Antaranya ialah elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam. Okey, elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam yang ada di dalam kes review ini adalah hukuman ta'zir dan ikrar. Ikrar daripada OKT. Okey. Huraiannya di mana OKT akan dikenakan hukuman ta'zir dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mengikut di bawah seksyen dan enactment yang sama, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dari segi ikrar pula, dari pembentukan enactment Terengganu bilangan ketiga tahun 2001 dan enactment Terengganu bilangan 7 tahun 2001, iaitu sabitan di dalam kes OKT ini dan pasangannya adalah berdasarkan ikrar dari OKT dan pasangannya. Ikrar adalah merupakan salah satu cara pembuktian yang terkuat dalam hukum syarak. Tidak terdapat perselisihan faham pendapat di kalangan ahli-ahli perundangan Islam, yakni para fuqaha dan mengenai ikrar tersebut. Okey, yang seterusnya, hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Terdapat beberapa hujah yang dikemukakan dalam kes ini. Yang pertama, keadaan pakaian luar dan pakaian dalam OKT semasa tangkapan dilakukan, iaitu seluar terlondeh untuk OKT lelaki, manakala pakaian OKT perempuan semasa tangkapan dilakukan ialah OKT perempuan tidak memakai seluar dan hanya memakai baju semasa tangkapan. Yang ketiga, keadaan persekitaran ketika serbuan dilakukan lebih kurang pada pukul jam 1 pagi dan hanya diselangi dengan cahaya lampu jalan yang samar-samar, yang menyebabkan OKT merasa lebih selesa dan selamat pada pandangannya untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Okey, yang keempat, seterusnya OKT disoal siasat, OKT dengan relanya mengaku bahawa mereka telah terlanjur melakukan persetubuhan secara luar nikah. Okey, berikut adalah hujah daripada pendakwa syar'i ke atas OKT, manakala OKT tidak mempunyai hujah kerana semua hujah pendakwa itu merupakan benar semuanya dan tiada paksaan terhadap OKT. Dan OKT dengan rela dirinya mengaku bahawa dia telah bersalah melakukan semua perkara tersebut. Okey, kita pergi kepada alasan penghakiman pula. Bagi seseorang hakim ini, proses menjatuhkan hukuman adalah salah satu proses yang terakhir dan yang terpenting di dalam pelaksanaan undang-undang jenayah ini. Memutuskan satu hukuman bagi kes jenayah, termasuklah kesalahan jenayah syariah, bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Bahkan ia merupakan tugas kehakiman yang paling sukar. Okey. Ahmad Fatih Bahnasi di dalam kitabnya Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami tahun 1989 muka surat 18, beliau menjelaskan bahawa penghukuman mempunyai dua tujuan, iaitu tujuan yang boleh dilihat secara jangka pendek ataupun tujuan boleh dilihat secara jangka panjang.
Apa itu jangka pendek dan jangka panjang? Okey. Jangka pendek ialah untuk memulihkan serta menghalang pesalah daripada mengulangi kesalahan itu seterusnya, mencegah orang lain daripada melakukan perkara yang sama. Okey, kita pergi kepada jangka panjang pula. Jangka panjang yang bermaksud untuk menjaga kepentingan awam dilihat dari aspek kemampuan sesuatu hukuman untuk menjadi peringatan pada masa yang sama, berfungsi sebagai pelindung kepada orang ramai. Di samping itu juga bersifat retributif, iaitu mampu dikira sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan oleh pesalah. Okey, kita pergi kepada case review yang terakhir. Hukuman yang dijatuhkan kepada OKT. Setelah selesai mendengar segala tuduhan yang dibicarakan, maka Ketua Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada OKT iaitu Wan Muhammad Faiz Dahar bin Wan Abdullah, nombor kad mendalamnya 921224115517, dengan kesalahan melakukan perbuatan sebagai persediaan persetubuhan luar nikah di bawah Seksyen 29 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir Terengganu 2001. Di atas ikrar pengakuan salah, kamu dan saya hukum ke atas kamu dengan hukuman denda RM2,800 dan penjara selama tempoh 3 minggu atau hukuman penjara selama 5 bulan jika gagal membayar denda mulai hari ini. Sekian saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.